Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saya. Okey, hari ini kita habiskan bab cukai. Okey, sebelum lagi dapat soalan model SPM, okey, saya rasa saya dah cakap kat korang minggu lepas saya dah pergi tengok kat kedai buku. Masih tak ada soalan model SPM yang komplit untuk korang. Tapi kalau soalan saya tak nak buat dah soalan by chapter ataupun mengikut bab, sebab korang tinggal lagi berapa bulan lagi nak SPM kan. Kalau dah ada soalan model SPM, saya akan mula buat dengan korang. Maksudnya saya akan bagi awal kat korang awal seminggu, lepas tu korang buat nanti kita akan bincangkan masa tuition. Okay. So macam mana minggu lepas cucuk? Budak telur okey ke cucuk? Dini Maisara dah kan? Dah vaksin kan? Dah cucuk kan Sabtu Sabtu Dah dah. Okey. Farah dah kan? Dah. Husna dah kan Husna? Dah. Okay, nampak gayanya macam semua budak tuition ni Wan Ilham hari Jumaat lepas kan? Jumaat ni. Oh, Jumaat ni. Okey. Dia je belum lagi. Okey. Korang dapat tarikh kedua budak teluk 19 hari bulan 10, betul? 14. 10 cepat lagi. Apalah selambat. Okey. Okeylah kalau tak ada masalah, so okeylah cucuk kedua. Okey. So kalau tak ada aral sekolah sebagi chance sekolah mula dululah. Lepas sekolah mula baru kita mula. Tapi tengoklah walaupun semula buat tuition kat sini, tapi masih buat ada online, ada datang lah. Maksudnya bukan sepenuhnya kita buat dekat sini Maksudnya siapa yang nak duduk rumah pun boleh. Okey. So, jom kita mulai tengok bab cukai ni. Bab cukai ni tiap-tiap tahun parent-parent korang, terutama yang bekerja, yang mempunyai slip gaji, mesti membuat pengesahan cukai. Orang yang membuat kerja sendiri macam sir dengan teacher pun, kita orang buat juga pengesahan cukai. Ada juga orang yang kerja sendiri tak buat pengesahan cukai, ada. Yang kerja-kerja kebun, ada. Tapi kalau dia buat pengesahan cukai, pengisytiharan cukai, jadi dia senang untuk membuat pinjaman lain, nak beli rumah, nak beli kereta, senang. Kalau dia tak buat pengisytiharan, susah sikit lah kat situ, tapi boleh. Cuma susah sikit lah. Okey, jom tengok soalan 1, 2 dan 3 dahulu. Huraikan tujuan cukai sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan dengan contoh yang sesuai. Okey, kalau ikutkan jawapan yang diberi di sini, cukai boleh dijadikan sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Cukai keuntungan harta tanah dikenakan apabila kerajaan hendak mengurangkan aktiviti pelaburan harta tanah yang keterlaluan. Okey, kejap lagi saya terangkan. Cukai perkhidmatan digital dikenakan untuk mewujudkan pentas persaingan yang seimbang kepada syarikat tempatan. Levy pelepasan dikenakan terhadap individu yang meninggalkan Malaysia dengan pengangkutan udara bagi menggalakkan pembangunan pelancongan dalam negara. Okey, begini. Untuk cukai keuntungan harta tanah ni, bila berlaku penjualan tanah kepada pihak lain, sebab itulah lagi mahal korang jual sesuatu harta, tanah, rumah, lagi banyak cukai akan dikenakan. Okey. Penjualan, bukan setakat penjualan ya. Contoh kalau parent korang, dia nak memberi harta kepada korang, memberi harta kepada anak dia, juga akan dicukaikan mengikut nilai harta
ataupun tanah pada waktu tersebut. Maksudnya lagi lambat buat pertukaran nama harta tanah tu, lagi banyak kena cukai. Okay. Sebab saya ada pengalaman, tolong kakak ipar saya, kakak teacher buat daripada mak dia, mak mentua saya kepada kakak teacher, kena bayar berapa ribu juga, berapa persen daripada harta yang dinilai oleh pihak cukai, pihak jabatan hasil lah. Kita kat sini jabatan hasil. So dia yang nilaikan berapa ribu juga kena bayar. So kalau tidak, tak boleh tukar nama. Siapa yang bayar? Kalau anak nak harta tu, kenalah bayar ya. Kalau tak nak, tak dapatlah harta tu. Maksudnya lagi lama tunggu, lagi banyak nilai naik, lagi tinggi harganya. Okey. Contoh masa PKP yang lepas saya ada beli rumah dekat Kelang. Saya tengok makin tinggi penjual tu dia dikenakan cukai terhadap nilai harta rumah yang dibeli. So kalau rumah yang sebeli tu, jadi dia kena bayar. Macam dia yang menjual, dia kena bayar. Sepatutnya yang menjual tu yang kena bayar. Okey, kalau dalam ni, tapi kalau tanah tu diberi pada korang, takkan suruh mak ayah korang bayarkan, suruh korang lah kena bayar. Macam tu. Contoh kalau sir pula nak jual harta nanti, sir kena bayar cukai tu nanti. Cukai keuntungan harta tanah sebab dikira keuntungan. Siapa yang dapat untung, mestilah yang menjual. Kalau menjual lah. Okey, cukai perkhidmatan digital ni dikenakan untuk mewujudkan pentas persaingan yang seimbang kepada syarikat tempatan. Ini kalau tak salah SST tu. Okey. Levy pelepasan. Okey, ini kalau orang yang nak dia dikenakan, saya tak pasti macam mana, tapi tak salah saya dikenakan pada tiket penerbangan, tak salah saya. Sebab itulah kalau tiket penerbangan ke luar negara ni dia mahal sikit. Mahal sikit. Sebab itulah orang cuba nak membeli tiket penerbangan ni semurah yang boleh. Supaya saya tak pasti macam mana dikurangkan levy pelepasan ni, tapi dia dapat kurang kos pada nilai harga tiket tu lah. Okey. Nampak tujuan dia. Cukai itu ada sebab tujuan dia untuk menggalakkan pembangunan pelancongan dalam negara. Macamlah kalau kita beli kereta luar negara, dia mahal sikit sebab cukai dia lebih besar untuk kereta luar negara sebab dia nak protect penjualan kereta Malaysia. Okey. Saya tak pasti dia punya masih dipraktikkan lagi atau tidak, saya tak pasti. Okey. Okey, jom tengok soalan seterusnya. Okey, nyatakan pihak yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai pendapatan. Ni cukai pendapatan ni parent-parent semua tahu. Setiap sebelum bulan 5 tak selasa, dia dah kena isi. Macam saya kena isi sebelum bulan 6. Okey. Lembaga hasil dalam negeri. Okey. Dah boleh isi online. Lepas tu terus bayar. Kalau kena ni kena bayarlah. Kena bayar terus, Okey. Okey, cukai pintu. Cukai pintu, pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Pemandaran ataupun Majlis Daerah. Kalau kita ni kat sini yang duduk kawasan kampung, dia akan bayar kat pejabat tanah. Pejabat tanah yang duduk kawasan kampung ni. So rumah kampung lah. Orang macam Syasha, Syarul, yang ni yang saya tahu Nenek Farah, Faris Jamalulail, ni yang setahu rumah dia orang kat kawasan kampung ni. Dia kena bayar cukai kat pejabat tanah. Kalau kat kawasan tanah tu ada 5 orang, kongsilah bagi 5. Murahlah sikit. Tapi yang duduk perumahan ni, dia kena bayar dekat Majlis Daerah Kuala Langat. Kena bayar kat situ. Okey? So dia ada setahun sekali je kena bayar. Dia akan sampai sebelum bulan 6 kena bayar. Okey. Cukai jalan, Jabatan Pengangkutan Jalan. Siapa yang tak kenal dia, nampak kereta tak ada lesen, cepat-cepat cabut lari ya. Okey, lepas tu kita ada Jabatan Kastam, Cukai Jualan dan Perkhidmatan. Dulu kita ada GST, lepas tu kita ada SST. So kita ada Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang kutip.
Macam mana kita beli barang, setiap barang yang kita beli tu dikenakan cukai. Kalau tak salah 6%, kalau tak salah sekarang pun sekarang 6% tak salah kalau tak salah okey. So Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, siapa yang pernah pergi, siapa pernah kat sini pernah pergi sama ada apa Rantau Panjang, Pengkalan Kubur, Padang Besar ataupun Wang Kelian. Siapa pernah pergi kat sepanjang-sepanjang Thailand tu? Kat sini siapa pernah pergi? Tak ada. Mu Yusri orang Kelantan, mu tak pernah pergi Pengkalan Kubur dengan Rantau Panjang? Tak pernah pergi? Jarang. Tapi pernah sampai lah Yusri. Mu pernah sampai? Okey. Masa kalau kita masuk kawasan macam Rantau Panjang, kita kena masuk kawasan tu sebelum masuk sampai ke kawasan Rantau Panjang, tempat yang dululah, sekarang serasa dah tak berbaloi kot pergi sebab harga ringgit Malaysia tak cantik. Kalau pergi situ nak beli barang-barang yang dibawa dari Thailand lah. Okey, masuk situ kena lalu custom dulu. Dia bagi je masuk. Masuk tu siapa pun boleh masuk. Tetapi keluar, dia akan check apa yang kita beli. Biasanya dia tanya. Ataupun dia tengok kereta berat semacam, dia suruh buka bonet. Kalau tak salah contoh yang dikenakan cukai, buah-buahan daripada Thailand, beras, macam tu. Toto pun tak boleh beli banyak-banyak. Maksudnya kalau ada dalam kereta tu ada 5 orang, boleh beli 5 toto lah, seorang satu. Tapi kalau dalam kereta ada 5 orang, korang beli 20 toto, kena cukai lah. Biasa orang pergi kat tempat-tempat macam tu nak beli toto lah kononnya. Kan? Tak tahu nak tidur macam mana, toto sampai 20 buat jual lah. Okay? Okay, jom tengok yang seterusnya. Ialah cukai dikenakan ke atas pendapatan yang diperoleh oleh seseorang individu dan sebuah syarikat di Malaysia, iaitu cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan. Okey, jom tengok nombor 4. Nyatakan kesan pengelakkan cukai pintu. Okey, saya pernah tengok dekat Taman Pahlawan, rumah dia kena sita. Rumah dia kena sita. Pihak berkuasa tempatan boleh menyita harta mudah alih pemilik harta yang tidak membayar cukai pintu. Saya tak pastilah Yusri ke Syuhada ke pernah nampak ada rumah tu dia letak tip warna kuning dekat pintu pagar. Saya pernah nampak. Okey. Saya tak pastilah korang pernah nampak ke tidak. Maksudnya kalau korang nampak rumah macam tu, dia tak bayar cukai. Kena sita. Bila kena sita ni, dia berhak untuk merampas harta benda. Rugi Cukai pintu kalau tak salah puluh ringgit jugalah setahun. Okey. Okey, nombor 5. Jelaskan masuk pelepasan cukai bagi cukai pendapatan. Apa masuk pelepasan cukai itu? Pelepasan cukai ialah perkara ataupun pembelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Okey, contoh macam kena bayar cukai pendapatan tetapi ada pelepasan. Okey, pelepasan tu contohnya sebab ada anak autism. Adalah berapa ribu sampai sehingga 7 hingga 15,000 pelepasan. Maksudnya dia akan potonglah. Kalau seikhtiarkan dia akan kurangkan pemotongan yang kena bayar cukai tu. Sebab ada anak autism. Okey. Tapi kena bukan suka-suka je kau tanda anak autism. Maksudnya anak OKU kau main tanda tak boleh. Kalau dia ada keraguan kat situ, dia akan minta kad OKU daripada korang untuk membuktikan. Okay, macam masa PKP ni, banyak ahli-ahli keluarga banyak diberi pelepasan. Contohnya, korang boleh pergi Langkawi, korang boleh pergi duduk hotel, korang boleh pergi bercuti di mana-mana. Resit tu korang kena simpan. Sebab korang boleh masukkan dalam isi borang tu, korang boleh minta pelepasan cukai. Maksudnya, nanti ada kiraan dia lah, dia ada kiraan dia. Korang boleh bagi tahu dekat Jabatan Hasil yang
korang ada bercuti di mana-mana untuk dapatkan pelepasan cukai. Sebab itulah setengah orang-orang yang berduit ni, dia memang nak pergi bercuti sebab dia nak dapatkan pelepasan cukai tu. Dia dapat kurangkan lagi nilai cukai tu. Okey. Okey, apa maksud nyatakan dua jenis ribat cukai yang dibenarkan oleh kerajaan. Ribat cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. Jumlah bayar zakat atau fitrah juga merupakan ribat. Okey. Nanti kalau korang dah isi apa, dah mula kerja, dah kena isi cukai, dia akan katalah dia buat kira-kiraan korang ada 1,000 kena bayar. Wow, besar ni gaji ni. Okey, potong. Dia akan tolak dulu 400 untuk 35,000 yang pertama. Okey, lepas tu dengan cukai untuk bayaran zakat dan fitrah. Bayaran zakat yang bayar bulan Ramadan tu pun termasuklah juga, kena kira lah. Kau ada bayar buat zakat zakat harta ataupun bayar dekat Jabatan Agama Islam kan. So kena kirakan sekali. Katalah nilai selepas dikira-kira kurang 400. Bila kurang daripada 400 maksudnya tak perlu bayar cukai. Free lah, kiranya macam tak ada apa-apa. Okey. Okey. Setakat sampai nombor 6 tadi, ada apa-apa nak tanya? Apa-apa saja pasal cukai yang korang nak tahu? Hai. Soalan Tak ni nak. boleh keluar LPSS sih. Oh, mestilah. So, kita berapa sih? Saya tak pasti. Sebab ni bab baru. Bab ni dengan insurans bab baru Haziq. Yang sebelum ni dengan bab ni bab baru. Okey, sebab itulah sangat menanti-nantikan soalan model SPM ni. Sebab saya nak tahu bentuk soalan cukai dengan insurans ni tanya macam mana. Sebab saya tak ada bayangan lagi ni. Sebab korang adalah batch yang pertama akan menghadap soalan cukai dengan soalan insurans. Okey. Dia debaran tu lebih ngeri daripada korang kena vaksin. Kan? Sebab vaksin lah kan. Ini kena lebih ngeri lagi. Sebab kita tak tahu lagi. Sebab saya sendiri pun tak tahu. Bukan saya sendiri. Cikgu korang pun tak tahu bentuk soalan macam mana nak tanya nanti. Sebab itulah cikgu pun tak cakap apa-apa lagi. Betul tak Aziz? Kan? Cikgu pun tak pasti macam mana soalan korang. Saya tahu cikgu pun menghadapi masalah yang sama. Jadi bila bentuk soalan tu tak tahu sebenarnya, bukan nak salahkan buku-buku ke apa yang dikeluarkan. Sebab itulah saya cari kat kedai buku pun tak ada. Sebab sekarang ni Kementerian Pelajaran lah. Sebab dia orang yang buat soalan. Jadi contoh soalan tu tak diberi, selagi itulah kita tak tahu macam mana nak buat. Doa-doalah cepat sikit. Sebab kalau boleh saya nak cepat. Bila cepat tahu contoh soalan, cepatlah saya release untuk korang. Okay. Jadi korang dah biasa tengok contoh soalan, lagi cepat lagi bagus. Kan? Saya tak pasti dia keluar kat paper mana, paper 1 ke, paper 2 ke, saya tak pasti. Sebab saya pun tak ada bayangan bentuk soalan korang. Tetapi insyaAllah selagi korang nak tahu pengetahuan pasal cukai tu, insyaAllah saya akan cuba bantulah. Sebab saya pun tahulah cukai-cukai yang ni, sebab saya pun terlibat dengan cukai-cukai yang ada saya sebut tadi. Jadi sebab nak bagi tahu ilmu kat korang tu kena ada maklumat lah. Okey, ada soalan sebelum saya teruskan ke soalan mastery? Ada. Alright. Okey, Azman memiliki sebidang tanah berkeluasan 6.7 meter, darab 22.9 meter untuk membina rumah kediaman. Kerajaan negeri menetapkan kadar cukai tanah di kawasan itu pada RM40 sen setiap meter persegi. Setiap meter persegi. Okey, apa yang korang perlu buat sekarang ni? Darab ni dulu. Tolong darab. Dapat berapa?
153.43. Okey, 153.43 meter persegi darabkan dengan 40 sen. Darab. Berapa? 61.372. 61.372 sen. RM61.32. Okey. Kalau tak salah saya, nilai ni adalah nilai cukai pintu untuk rumah kat Taman Pahlawan. Kalau tak salah lah. Nanti siapa yang duduk Taman Pahlawan tu boleh tanyalah. Parent korang, tak salah rasa. Bukan Sebab- 37 ke sir? Siapa cakap tu? 37? Kira Sebab 37. 61.372. 372. So 32 sen lah. Kat Bundar kan? belakang dia kata 37 sen. 61.37. Ha. Bundar. Darab 22.9. Dia bundarkan terusnya sebenarnya. Oh, 37. Betul-betul. 372 kan? Okey. Okey, semua faham macam mana kira? Faham. Okey. Gaji bulanan Jordan ialah 6,500. Pada tahun 2020, dia telah mendapat bonus banyak sebulan gaji dan allowance berjumlah 9,600 yang dikecualikan cukai. Dia juga menderma kepada organisasi. Okey. Bila kita derma ni, kita dah boleh kira tolak cukai kepada organisasi yang diluluskan oleh kerajaan berjumlah RM1,000. Diberi bahawa jumlah pelepasan yang dibenarkan ialah 10,400. Hitung pendapatan bercukai Jordan. Okey, macam mana nak kira? Dia mendapat bonus dan allowance berjumlah yang dikecualikan cukai. So tak payah kira. Okey, 6,500 tu korang darabkan dengan 12. Dapat berapa? Sebab dia nak kira pendapatan setahun 6,500 darabkan dengan 12, korang dapat berapa? 78,000. Okey, 78,000 tu adalah pendapatan tahunan. Kita tak kira dia punya 9,600 tu sebab dia dikecualikan cukai. Okey. Sekejap, dia telah nampak bonus banyak sebulan gaji dan allowance. Okey. So, lepas tu dia kata dia derma 1,000 dengan dia punya potongan pelepasan cukai 10,400. Okey. Sekejap, dia bagi jawapan apa tu? 63,500. Sekejap, dia telah mendapat bonus banyak sebulan gaji. Bonus banyak sebulan gaji dan allowance berjumlah yang dikecualikan cukai. Sekejap. 6,500 kali 12. Okey, kau dapat 78,000. Dia menderma kepada organisasi yang diluluskan oleh kerajaan sebanyak 1,000. Tolak 1,000. Okey, lepas tu dia diberi bahawa jumlah pelepasan yang dibenarkan ialah 10,400. Okey. So, dia kena tolak 1,000. Dapat 77,000. Tolak pula 10,400. Dapat 66,600.
Okey, tapi sebab dia bagi jawapan kat situ ialah 63,500. Mana pula pergi? Lagi lagi 3,100 tu mana datang? Okey, kejap okey. So nanti ditolak 3,100 barulah dia dapat 65,500. 63,500. Mana dia dapat lagi 3,100 tu kat sini? Okey, kenapa? Gaji, bonus sebulan gaji ni, okey, dia akan kira dalam cukai. Bermakna 9,600 tolakkan dengan 6,500. Okey, kat sini korang dapat 3,100. 3,100 ni adalah dia punya allowance. Okey, allowance ni yang tidak dikenakan cukai. Okey, allowance ni adalah yang tidak dikenakan cukai. Baru sebab tu korang kena tolak. So tolak dapat 63,500. Okey, boleh faham tak? Ke nak seulang balik? Dalam Fresa dia lah kod kiraan macam ni kot. Okay, saya ulang balik. Okay, first nak kira cukai. Kira gaji setahun dulu. 6,500 kalikan dengan 12. Okay, kira dapat berapa? Dapat berapa? 78,000. Okay, so kau dapat 78,000. Okey. Tolak ni pelepasan. Pelepasan kena tolak. Okay, tolak 10,400. Dapat 10,800. dapat 67,600, betul? Betul Betul. Okey, bila dia ada derma pun korang kena kira derma pada organisasi yang dibenarkan macam NGO ke, kena tolak. Derma-derma tepi jalan tu tak kira lah. Okey, so dapat 66,600. Okey. So dalam 9,600 ni ada gaji. Gaji tu dikira dalam cukai. Okey, iaitu 6,500. Tolak. Okey. Korang kena faham 6,500 ni bukan bermakna kan dia dapat sebulan gaji, korang pun darab 13. Bukan. 6,500 ni korang kena asingkan. Sebab dia juga dikecualikan daripada cukai. 6,500 ni, bonus dia ni, bonus sebulan gaji, dia diasingkan. Asingkan terus. Sebab kita tak boleh tolak dia. Sebab ini cuma dia tidak termasuk dalam kiraan cukai. Dia dapat bonus. Okey. 3,100 ni adalah allowance. Okey. Allowance ni korang kena tolak. Sebab dia pun turut dikecualikan cukai tapi dia kena masuk dalam kiraan, iaitu tolakkan dengan 3,100. So korang dapat 63,500. Jawapan dia. Okey, yang bonus sebulan gaji kita tak kira. Sebab tu kena hati-hati, sebab tu disebut bonus sebanyak sebulan gaji. Kalau 2 bulan gaji kena tolak 6,500 tu 2 kali lah. Ini sekali sahaja. Okey, ada soalan nak tanya?
Tak ada. Okey. Okey. Jom kita tengok Encik Osman. Okey, Encik Osman mempunyai pendapatan bercukai sebanyak 35,800 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat 700. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Osman bagi tahun tersebut. Okey. Kalau tak salah okey, kalau kita tengok jawapan, berapa je rasanya? Nampak RM kosong. Macam mana jadi RM kosong tu? Okey, nombor 9 Macam mana jadi kosong? Okey. 35,800. Okey. Kena tolak dengan 400. Pelepasan Yang tadi dia memang bagi pelepasan tu dia dah bagi yang tadi. Yang soalan yang tadi. Okey, jap saya patah balik. Jordan ni dia dah bagi. Dia dah bagi jumlah pelepasan. Dia dah bagi siap-siap. Kalau korang tengok kat sini, pelepasan yang untuk gaji dia adalah 10,000. 400 ni memang diberi kepada semua orang. 400 tu memang diberi kepada semua orang. Okey. Okey, so 35,800 tolakkan dengan 400 dulu. So 35,400. Okey. Kalau tolak dengan 700, so korang dapat 34,700. Okey, pendapatan dia, jumlah pendapatan tahunan dia dah kurang daripada 35,000. Okey, bila kurang daripada 35,000, syarat dia kena lebih 35,000 baru dikenakan cukai. So kalau kurang daripada 35,000, cukai dia adalah kosong. Okey. Boleh faham tak? Faham. Setakat ni saya rasa memang akan ada soalan kira-kira cukai ni lah. Dulu tak ada. Dulu orang yang bergaji je kena kira cukai. Sekarang ni budak SPM pun kena kira cukai. Okay. Okey. Tengok nombor 10 pula. Jun Kiat hendak membeli sebuah kereta baharu untuk digunakan di Semenanjung. Okey, cukai di Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak berbeza
Berbeza Kalau tak salah rasa Sabah dengan Sarawak cukai kereta dia lagi murah. Terutama untuk kereta 4x4 macam Ford Ranger, Navara, Hilux. Sebab tu orang sana banyak pakai kereta macam tu. Okay. Tak kisahlah kalau bukan tu saja MUX, front apa tah nama dia. Apa kat sini apa yang popular Pajero. Outlander, kereta-kereta macam tu lah. Cukai dia murah kat sana. Okey. Junkiat telah membeli sebuah kereta baru untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Dia memperuntukkan 280 untuk bayar cukai jalan bagi kereta barunya. Berapakah kapasiti enjin yang maksimum bagi kereta baru Junkiat? Okey. Yang ni ada table Kalau tak salah rasa ada table. Okey, jom kita rujuk table balik. Ni dia. Ada table tak? Ni dia. Tak suruh cukai. Mana cukai jalan. Ribat cukai. Cukai pendapatan. Pengecualian cukai. Pendapatan bercukai. So dah terlepas ke? Tak nampak pun pengiraan dia. Pendapatan bercukai, cukai pendapatan, ribat cukai. $105 sih. Muka surat 105? Yang macam kau tahu mapping tu kan. Yang ada Ni. kadar cukai. Ni ke? Dah, ni bukan. Oh. Ni cukai pendapatan. Ni ada yang kereta, dia tulis berapa cc, berapa kena bayar. Ada, saya ada je korang alamak. Mana dia? Bukan. Tu cukai pendapatan. Di table juga, tapi dia tulis berapa cc. Macam ni, lebih kurang macam ni lah. Tapi ni bukan ni. Macam ni. Ni dia. Apalah. Nampak? Cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Tadi dibayar berapa ni? Nampak? 200, 280. 1800 cc, 1600 cc. Oh, 280 maksudnya 1800 cc dan ke atas. Kan? Kena macam mana saya cakap table tu agak penting lah untuk korang. Table tadi tu. Nampak? Sebab dia tanya berapa cc kereta. Maksudnya ada soalan yang berkaitan tu. Okey. Encik Raju memiliki sebuah pansapuri servis di Ampang. Sewa pansapuri tu dianggarkan 1,200 sebulan. Dia bayar 648 setahun untuk cukai pintu. Hitung kadar cukai pintu bagi pansapuri tersebut.
Okey, cara kira dia 648 tu bahagikan dengan 1200 darab 12. Lepas tu korang dapat jawapan, darabkan dengan 100. Cuba kira dapat berapa? Dapat berapa? Cuba kira. RM45. Dapat 45 Betul 45. 45 ke 4.5? Cuba kira tu. 45. Ha, 45% banyak tu Aziz. Pisang orang. So dapatnya 4.5 Okey. Selvi membeli sebungkus nasi lemak di sebuah gerai dengan harga RM5.50 tanpa cukai perkhidmatan. Kenapa dia tak dikenakan cukai perkhidmatan? Dia kemudiannya membeli secawan kopi dari kedai kopi dengan harga RM14.80 termasuk cukai perkhidmatan dia ada 6%. Jelaskan sebab cukai jualan dan perkhidmatan tidak dikutip di gerai. Gerai-gerai tepi jalan tu kebanyakannya memang tak ada cukai perkhidmatan. Sebabnya gerai itu tidak menjana hasil melebihi 1.5 juta setahun. Okey, kalau dia menjana hasil lebih pada 1.5 juta, gerai itu wajib mengenakan cukai 6% ke atas setiap pembeli. Okey. Hitungkan harga asal secawan kopi tidak termasuk cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, RM14.80 ni termasuk cukai dan perkhidmatan. Bermakna korang kena tahu korang kena cari harga untuk 100%. Harga asal dia itu 100%, perkan dengan 106 sebab dia termasuk dengan cukai, darabkan dengan RM14.80. Okey, cuba kira dapat berapa? Dapat berapa ya? Dapat berapa? Hello? Tu bagi berapa sih? 106. Kan harga asal 100%. Harga termasuk cukai 106 lah sebab 6%. So, dapat berapa? Cuba kira. RM13.96. RM12.96. Nah, tu harga sebelum cukai. Standard lah kalau kau pergi tempat makan macam Texas, Starbucks, KFC, kedai-kedai yang standard-standard macam tu lah. Dia akan kenakan cukai sebab pendapatan dia melebihi 1.5 juta setahun. Okey. Encik Suhaimi mendapat gaji tahunan sebanyak RM85,700 pada tahun 2020. Isterinya tidak mempunyai pendapatan. Berikut adalah belanja yang hendak dituntut oleh Encik Suhaimi. Okey. Okey. So, hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Suhaimi dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama. Okey, kalau korang ni, korang tak salah kena tolak semua ni.
Okey. So dia akan dapat 3,508. Macam mana dia dapat 3,508 tu? Okey, 85,700 tu korang tolakkan dengan 9,000. Lepas tu tolakkan dengan 7,760. Lepas tu tolakkan dengan 2,000. Tolakkan pula dengan 4,000. Okey. Tolakkan dengan 1,500. So tinggal berapa? Cuba kira. Dah tolak? Sekejap, saya nak check balik sekejap. Dah tolak tadi tinggal berapa ya? Kau nak kira? Tolong kira jap tolak ni. Sebab saya nak kira kat atas tu. 61,440. 61,000. 440. Okey, simpan dulu kejap. Okey. Kita kat sini tau. 61,440, betul Betul. Betul Okey, kita kat situ. Okey, kita tengok table balik. Okey. 61,640 dia berada dekat sini. Okey. Bermakna 1,800. Okey. Nanti kita kira. Maknanya 61,440 cukai dia adalah 1,800. Okey, tolakkan dengan 50,000. So, baki ni adalah 11,440. Okey. Bermaksudnya dia termasuk dalam ini. Okey, jadi 2,800. Okey. Okey, sampai situ. Simpan dulu. Okey. Dia yang baki tu
Sekejap, dia ada 21% ya. Cukai ke atas baki berapa persen kena? %14 cukai ke atas baki. Okey, seulang balik. Oh, memang ni sikit Ni bukan 2,800. Okey. First tadi yang kita tengok jadual, kita dapat yang itulah 1,800. Ini kalau nak kira cukai ke atas baki ni kena 14% darabkan dengan 11,440. So tolong kira dapat berapa? Dapat berapa ya? 1,601.6. 1,601.6 Betul? Okey, tambahkan 1,800 dengan 1,601. $3,401.6 betul tak? Betul. Okey, dia bagi jawapan apa ni? Okey, sikit lagi ni. Apa yang serta kurang ni? Dia dapat 3,508. Sekejap, tengok balik soalan. Ada ribat tak dia bagi tadi? Ribat tu tak ditolak siap-siap. Semacam dia tertolak siap-siap ya? Soalan tu dia ada cakap height. Height, sekejap. Mana? Height 7,000. Yang dibagi tu 7,760. Oh dah. Tertolak lebih ni. 760 ni, terlebih. Sekejap, gaya hidup individu. Okey. Okey. Tadi kita tertolak lebih ni. Okey, tak apa. Tolong, okey, sekarang ni macam ni. 85,700 tolakkan dengan 9,000. Okey. Dapat jawapan, tolakkan dengan 7,000 dia bagi had tu. Okey. Lepas tu tolakkan dengan 2,500. 2,000 Hati-hati dengan had. Lepas tu tolakkan dengan 4,000. Okey, lepas tu tolakkan dengan 1,500. Okey, cuba kira dapat berapa? 62,200. So 62,200 betul Okey. So kalau 62,200 ni bermakna dia 1,800 kalau ikut jadual tu. So tolakkan 50,000. Korang akan dapat 12,200. Okey, darabkan dengan 14%. 14/100. Okey, dapat berapa? Cuba kira. $1,708. 1,708. So totalkan korang akan dapat 3,508. Betul tak? Betul. Sama ke dengan jawapan yang bagi tu? Okey, akhirnya. Okey, boleh faham tak cara kira cukai?
Apa boleh buat, kira je lah. Okay, table tadi penting untuk jadual tadi penting untuk korang kira. Okay, hati-hati dengan had ni. Kat sini dia had lebih. Jadi kita tak boleh ambil 760 ni. Kita kena ambil had. Yang lain ni kita boleh ambil kat sini. Sebab dia kurang daripada had. Okay. Sebenarnya korang tak boleh ambil. Sebenarnya tak boleh suka-suka tulis 2,500. Tak boleh. Kalau korang tak ada receipt. Nanti kalau dia minta receipt, nanti dia claim balik. Dia macam denda korang. Dia tak boleh suka-suka hati. Okay. Okay, tinggal lagi 14 dengan 15. Okay, seorang pekerja kilang gaji tahunan dia ialah 45,000 setahun. 45,000 setahun. Dia berikan derma tetap sejumlah 500 kepada pusat kebajikan kesihatan yang diluluskan. Di bawah jumlah pelepasan dituntut ialah 12,530. Okay. So, untuk A, 45,000 tu dah kira setahun. Tolakkan dengan 500. Tolakkan dengan 12,530. Okey, tolong kira. RM31,970. 31,000. 900. 70. Okey. Kita tengok sama ada dia layak tak terima ribat cukai 400 tu. Okey, jawapan dia. Okey, betul lah. Ya, sebab Eng Huat layak menerima ribat cukai sebanyak 400 kerana pendapatan bercukainya kurang daripada 35,000. Okey, sebab dia kurang pada 35,000, tolak boleh dapat 400 tu. Okey, apa berlaku? Itukah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Eng Huat? Okey, jom tengok. Table lagi. Dia boleh juga 35,000 tu, biasa kalau kita kira kosong, tapi boleh juga dikira kalau korang nak kira nilai dia sebenar. Okey, dia berada di sini. Okey. Jadi yang pertama 35,000 yang pertama. Okey. Dia sorry. Tadi siapa ingat berapa tadi? 31,000 berapa 970. Okey, dia kat sini Okay, 150. Tolakkan dengan 20,000. So bakinya adalah 11,970. Darabkan dengan 3%, 3/100. Okey, cuba kira dapat berapa? RM391.1. 300? 59. So 359.1. So total dia ialah 509.10 kan? Betul? Betul Okey, bila pendapatan dia bawah 35,000, dia dapat rebate 400. So dia akan dapat 109.10 sen. Kita tengok jawapan, betul tak? Betul Okey, boleh faham tak yang tu? Boleh. Okay.
So soalan yang terakhir. Hari ni kita jadi juruhasil Okey, pendapatan tahunan Puan Aida adalah 84,400 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan cukai individu sebanyak 9,000, insurans hayat, kredit SP sebanyak 7,000, gaya hidup 1,200, insurans perubatan 2,800, pembelanjaan rawatan perubatan ibu bapa sebanyak 2,100, seorang anak berumur 18 tahun ke bawah yang belum berkahwin sebanyak 2,000. Puan Aida telah membuat bayaran zakat sebanyak 600 pada tahun tersebut. Itu kan pendapatan bercukai bagi Puan Aida. Okey. Orang kena tolak semua ni. 84,000 tolak 9,000, tolak 7,000, tolak 1,200, tolak 2,800, tolak 2,100, tolak 2,000. Okey, kira dapat berapa? Dah tolak tu dapat berapa? Dapat berapa? Berapa? Betul tak 60,300? Betul. Okey, itu untuk A So itu cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Aida. Okey, kita tengok balik jadual. Saya harap jadual tu diberi dalam peksa lah. Saya sendiri pun tak nak hafal. Okay, 60,300. Maksudnya dia tak boleh dapat 400 ribat cukai. Kat sini. Okay, dia kena bayar yang pertama ialah 1,800. Okay, tolakkan dengan 50,000 yang pertama. So tolakkan dengan 50,000. Okay, tolak 50,000 dapat berapa? 10,300, betul tak? Betul Betul 10,300? Betul. Betul Okey, kadar dia 14%. Tu 14 per 100 darabkan dengan 10,300. Okey, kira? RM1,442. 1,442. Okey, korang tambahkan pula dengan 1,800. Dapat berapa? RM3,242, betul tak? Betul. Betul. Okey. Okey. Serasa dia ada derma zakat. 600 kau tak serasa. Zakat. Zakat tu lepas kita kira cukai baru kita boleh tolak. Okey. So akhirnya kita akan dapat 2,642. Okey. Untuk cukai. Cukai tu zakat tu kena tolak last sekali lepas kira cukai. Zakat ataupun zakat dan fitrah. Okey, jika PCP sebanyak 450 telah ditolak setiap bulan daripada gajinya,
Adakah Puan Aida perlu membuat bayaran cukai pendapatannya? Okey, yang ni saya kena rujuk jawapan. Apa jawapan dia? Puan Aida tidak perlu membuat bayaran cukai pendapatan kerana jumlah PCB yang dipotong melebihi cukai pendapatannya. Kenapa? Okey. Sebab PCB ni kita boleh minta untuk dia buat penolakan daripada gaji setiap bulan. Okey, maksudnya kalau setahun ditolak, cuba korang kira 450 kali 12 korang dapat berapa? RM5,400. Okey, bila korang kalikan dengan 12, korang akan dapat 5,400. Ni korang bagi suruh apa ni bahagian cukai tu potong set-set daripada gaji korang setiap bulan. Okey, tetapi untuk tahun itu korang kira ada 2,647 je korang ni. Tapi dia dah ambil lebih kan? So nanti baki dia akan pulangkan. Setiap awal tahun macam tu dia akan pulangkan. Jadi ataupun untuk korang kira 2,647 tapi sebabkan dah ada ni korang isytiharkan tapi korang tak perlu buat bayaran. Bakinya ke atas lebihan tu dia akan pulangkan balik. Okey, boleh faham tak? Takkan dia nak ambil lebih kan? Mesti pulangkan yang lebih tu. Okey. Boleh faham tak apa yang saya terangkan ni? Maknanya 2,647 tu lebihannya lah. Tak, dia punya cukai total 2,647 kan? PCB ni dia macam saya tengok balik. Dia tak penerangan pasal PCB. Macam sebab tidak menggunakan PCB tu. Jadi saya tak berapa faham sangat PCB tu. Sekejap tengok. Potongan cukai bulanan ialah potongan pendapatan saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Jumlah potongan berdasarkan jadual potongan cukai bulanan ataupun kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh lembaga hasil dalam negeri. Okey, saraan bulanan minimum manakala individu perkahwin. Okey, kita tak perlulah nak fahamkan apa itu PCB lah. Tapi kalau disebut PCB tu maksudnya dia potong siap-siap daripada gaji. Dalam kesnya tadi dia dah potong siap-siap untuk tahunan, total dia jadi 5,000. Tetapi pada tahun 2020 tu sepatutnya dia bayar cukai 2,647. Memandangkan dia dah potong siap-siap 5,000, jadi dia tak perlu bayar cukai. Katalah cukai dia lebih daripada 5,000, lebihan tu saja yang perlu dibayar. Contohnya 5,100. Bermakna dia kena bayar 100 sahaja. Okey, boleh faham tak semua? Haziq boleh faham Boleh saya. Okey. So hari ni kita dah habis jadi pegawai cukai. So nanti minggu depan kita akan fokus pula bab 5. Okey, kongkronan, pembesaran dan gabungan transformasi. Itu saja untuk hari ini. Okey, tak ada soalan Tak ada saya. Okey. Okey, thank you semua. Bye. Terima kasih saya. Terima kasih, sir. Thank you, sir.